الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Khatib mengingatkan jemaah sekalian agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara. Alangkah ruginya jika kita sudah berada di dalam rumah Allah ini tetapi kita masih terleka dengan urusan dunia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mengambil kesempatan berada dalam 10 hari terakhir dalam bulan yang mulia ini untuk meningkatkan amal ibadah seperti solat tarawih, qiyamul lail, istighfar, bersedekah, menunaikan solat secara berjemaah dan sebagainya. Bagi yang belum membayar zakat fitrah, tunaikanlah segera. Rukun Islam yang keempat ini memandangkan kita sudah hampir ke penghujung Ramadan. Bimbang sekiranya bertangguh-tangguh itu menyebabkan kita terlupa untuk melaksanakannya. Semoga dengan itu ia akan menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang ke-23 dalam bulan Ramadan. Berarti kita telah pun berada dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah kita berpuas hati dengan kualiti ibadah yang telah kita lakukan dalam 22 hari yang lepas? Adakah hari-hari yang berlalu itu telah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Masing-masing ada jawapannya. Dan muhasabahlah dalam ruang kesempatan yang ada ini, yang berbaki masa yang ada ini. Ada kesempatan untuk kita menggandakan usaha memperbaiki setiap amal ibadah kita agar ia benar-benar membuahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perlu sentiasa bersyukur kerana masih lagi diberi peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi dengan keberadaan kita pada 10 terakhir Ramadan membolehkan kita untuk memburu kelebihan yang dijanjikan dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebahagian ulama berpendapat bahawa surah Al-Qadar ataupun penamaan surah Al-Qadar kerana surah ini menerangkan keutamaan dan tingginya kedudukan Al-Quran yang juga diturunkan pada malam yang sangat mulia. Dinamakan Lailatul Qadar kerana kedudukan yang begitu agung dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, malam itu penuh dengan keberkatan. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah SWT juga berfirman, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Kami berbuat demikian itu kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla mensifatkan malam ini dengan keberkatan kerana Dia menurunkan kepada hamba-hambanya pelbagai berkat, kebaikan dan pahala pada malam yang mulia ini. Secara ringkasnya, para ulama menyebutkan beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Di antaranya yang pertama, bahawa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran pada malam itu. Yang kedua, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, turunnya para malaikat pada malam tersebut. Yang keempat, banyaknya keselamatan pada malam itu daripada azab Allah. Dan yang kelima, istimewanya Allah Azza wa Jalla menurunkan satu surah tentang malam itu, yakni surah Al-Qadar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Allah Azza wa Jalla sengaja merahsiakan tarikh sebenar berlakunya Lailatul Qadar, supaya ia menjadi pendorong kepada orang ramai untuk berusaha mencarinya dan melakukannya pada setiap masa. Sama juga dengan dirahsiakan waktu mustajabnya berdoa pada hari Jumaat ini. Tujuannya supaya kita tidak lekang dari berdoa, beristighfar dan bermunajat memohon kepadanya. Rasulullah SAW telah menunjukkan betapa keberkatan malam Al-Qadar tidak wajar dibiarkan berlalu begitu sahaja. Padahal baginda merupakan insan yang paling mulia, bahkan kekasih Allah Azza wa Jalla. Baginda melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Di antara hadis yang menunjukkan kesungguhan baginda adalah kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Maksudnya, Rasulullah SAW berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan, melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Maksudnya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Disunatkan padanya untuk melakukan qiyamul lail, memperbanyakkan berdoa, beristighfar dan bersedekah. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, barang siapa yang mendirikan pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan keampunan atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib menyeru kepada seluruh umat Islam untuk menggandakan usaha dan amal ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan ini, untuk mengejar jaminan pembebasan daripada api neraka, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita bersama-sama merebut keistimewaan dan kelebihan yang dijanjikan pada malam Al-Qadar ini, kerana peluang ini hanya dibuka pada bulan Ramadan dan tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Kita juga tidak dapat menjamin umur kita bahawa sempat ataupun tidak untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka gunakanlah peluang dan kesempatan yang ada ini dengan bersungguh-sungguh memohon keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla dan merebut kemuliaan malam Al-Qadar. Usahalah, rajinlah untuk menunaikan solat secara berjemaah, bangun pada sepertiga malam untuk beribadah, memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan bersedekah, dan tetapkan fokus pada bulan Ramadan, dan jangan biarkan kesibukan dan kegairahan menyambut hari raya mengganggu tumpuan kita untuk beribadah. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya untuk kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Sedang jemaah dirahmati Allah, semakin hampir ke penghujung Ramadan ini, pastinya sudah ada yang mula membuat perancangan untuk pulang ke kampung halaman. Maka khatib mengambil kesempatan ini untuk memberi pesanan kepada sidang jemaah sekalian agar melakukan persiapan rapi dan pemeriksaan diri, kenderaan, rumah dan sebagainya sebelum melakukan perjalanan. Langkah ini menepati dengan kehendak maqasid asy-syariah yang menekankan tentang pemeliharaan 5 perkara penting, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Banyakkanlah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal, dan meletakkan sepenuh keyakinan kepada pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Justru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menekankan beberapa rumusan. Yang pertama, kita perlulah sentiasa bersyukur kerana masih lagi diberi peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi dengan keberadaan kita pada 10 hari terakhir Ramadan membolehkan kita untuk mencari, memburu kelebihan yang dijanjikan dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla sengaja merahsiakan tarikh sebenar berlakunya Lailatul Qadar supaya ia menjadi pendorong kepada kita
untuk berusaha mencarinya dan melakukannya pada setiap masa. Dan yang ketiga, kita tidak dapat menjamin umur kita bahawa sempat ataupun tidak untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka gunakanlah peluang dan kesempatan yang ada ini dengan bersungguh-sungguh memohon keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla dan merebut kemuliaan malam Al-Qadar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia daripada ke baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia daripada ke baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha pendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami daripada rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu daripada bergantung kepada selain daripada-Mu. Hindarkanlah kami daripada segala sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hanya kepada-Mu jualah ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami di atas agama-Mu dan hindarkanlah kami daripada perselisihan serta perpecahan yang berpanjangan. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan rumah Allah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah doa kami mohon diperkenan. Ya Allah, bagikanlah sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik,
supaya dengannya kami dapat beribadah kepadamu di hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan kali ini. Ya Allah, Engkaulah Tuhan, Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun dan sangat suka akan keampunan. Maka berikanlah keampunan kepada kami, Ya Allah. Berikanlah keampunan kepada kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak dosa kepadamu, Ya Allah. Kami lupa Engkau ketika sihat. Kami ingat padamu bila ditimpa sakit. Kami lupa kepadamu ketika senang. Kami ingat kepadamu bila datangnya kesusahan. Ya Allah, kami ingat kepadamu ketika sedih dan kecewa. Kami habiskan usia muda dengan keseronokan dunia. Kami mula mengingatimu ketika mana usia kami sudah tua. Justru ya Allah, ampunlah segala dosa kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melawan hawa nafsu dan dunia yang sentiasa melalaikan kami daripada mengingatimu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini sebagai yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi andailah ini Ramadan yang terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Engkau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling bererti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati, menuju redha serta kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Al-Qadar. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, dan ampunkanlah segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.